Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di San Francisco, Amerika Syarikat bagi menghadiri Asia Pacific Economy Leaders Meeting AELM yang berlangsung pada 15 hingga 17 November 2023. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan AELM dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat sebagai pengerusi APEC bagi tahun ini. Perbincangan semasa AELM dijangka termasuk kemampanan, iklim peralihan tenaga yang adil, kesaling hubungan dan membina ekonomi yang inklusif serta berdaya tahan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa San Francisco bagi menjunjung keberangkatan baginda Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Sarbini bin Ali, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Amerika Syarikat. Keberangkatan tiba baginda dijunjung oleh Assistant Chief of Protocol State Department Amerika Syarikat. Sejurus keberangkatan tiba di Hotel Persemayaman. Baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Amerika Syarikat adalah tuan rumah bagi Asia Pacific Economic Cooperation APEC pada tahun ini yang membawakan tema mewujudkan masa depan yang berdaya tahan dan mapan untuk semua. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus ADMM Plus ke-10 mengesahkan komitmen terhadap keamanan dan kestabilan serta mengakui peranan signifikan ASEAN dalam mengukuhkan perpaduan, kerjasama praktikal dan multilateralisme. Mesyuarat berlangsung kemarin di Pusat Konvensyen Jakarta, Republik Indonesia. Mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Semasa mesyuarat tersebut, Menteri-Menteri Pertahanan ADMM Plus meneliti laporan daripada Sekretariat ASEAN mengenai perkembangan terkini ASEAN serta bertukar-tukar pandangan mengenai persekitaran keselamatan serantau dan antarabangsa. Semasa mesyuarat tersebut, Republik Indonesia selaku pengerusi mengumumkan gandingan baharu bagi pengerusi bersama kumpulan kerja pakar ADMM Plus EWG bagi kitaran 2024-2027 dengan negara Brunei Darussalam akan mempengerusikan bersama kitaran kelima ADMM Plus EWG bagi operasi pengaman bersama Republik Rakyat China. Juga diadakan penyerahan jawatan pengerusi ADMM dari Republik Indonesia kepada Republik Demokratik Rakyat Laos. Mesin terkini Jabatan Radiologi iaitu 3.0 Tesla Magnetic Resonance Imaging MRI dan 128 Dual Source Computed Tomography CT dijangka dapat mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dengan diagnosis lebih baik, perawatan lebih efektif dan pencapaian kualiti hidup yang tinggi. Kemarin, Kementerian Kesihatan mengadakan majlis perasmian mesin-mesin berkenaan di Jabatan Radiologi Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Soleha. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan.
Mesin terkini MRI ini memiliki teknologi biometrics yang disesuaikan dengan pesakit untuk meningkatkan keselesaan dan pengalaman pesakit. Ia termasuk penderia yang boleh mengesan kadar pernafasan pesakit secara automatik dan akan membantu menyesuaikan imbasan secara individu kepada setiap kitaran pernafasan pesakit. Produktiviti juga akan meningkat dan cepat. Selain itu, pengguna akan mendapat manfaat daripada otomasi aliran kerja, mengurangkan masa yang dirancang dan pasca pemprosesan. Mesin terkini imbasan Siti pula akan memudahkan kerja-kerja pengimbasan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. $55 buah buku disumbangkan oleh Kedutaan Republik Demokratik Rakyat Lao ke negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai subjek dan bentuk pelancongan media kepada Universiti Teknologi Brunei UTB. Kemarin diadakan majlis penyerahan buku tersebut di Perpustakaan UTB. Penyerahannya disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Sindovan Vongse, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Datin Paduka Profesor Dr. Deng Hajat Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Majlis diselajurkan dengan pelancaran sudut bacaan Republik Demokratik Rakyat Lao. Ia bertujuan menyediakan pelajar dan penyelidik dengan sumber yang komprehensif untuk meneruskan budaya dan warisan negara berkenaan. Sudut bacaan tersebut merupakan salah satu aktiviti yang dianjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-30 jalinan hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara. Beberapa tapak perusahaan di bawah sektor pertanian, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong menjadi tumpuan lawatan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lawatan antara lain bertujuan memberikan perkembangan serta pencapaian terkini, usaha-usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kementerian berkenaan dan para pengusaha dalam memastikan keluaran serta sumbangan dari sektor sumber-sumber utama dan pelancongan kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK akan terus meningkat dari tahun ke tahun dan menjamin sekuriti makanan negara. Aktiviti pemeliharaan ternakan ruminan melalui sistem feedlot di ladang syarikat PDS Abattoir Sdn Bhd, kawasan kemajuan pertanian Batang Mitus, daerah Tutong menjadi tumpuan lawatan. Pada tahun 2022, lebih 500 ekor lembu dan lebih 4,000 ekor kerbau hasil ternakan dicatatkan. Juga dilawati ladang milik Mori Enterprise di kawasan kemajuan pertanian Sinau, daerah Tutong. Syarikat ini mula bergiat pada tahun 2016 dengan menjalankan aktiviti perusahaan pelbagai tanaman moringa olivera dan herba-herba di tapak seluas 8 hektar. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara juga mengadakan lawatan ke tapak milik Spring Hill Development Enterprise yang terletak di kawasan kemajuan pertanian Tunku A, daerah Brunei dan Muara. Lawatan ini mendedahkan teknik serta sistem perladangan moden dan teknologi-teknologi terkini yang digunakan pakai oleh para pengusaha dalam meningkatkan produktiviti dan hasil keluaran. Motivasi integriti, disiplin dan kerohanian antara kemahiran yang diterapkan kepada 268 pelatih program jati diri kohort 4 dan 5 yang mengikuti program iSkill peringkat persijilan kemahiran kelayakan perindustrian ISQ-IBTE. Program selama 90 hari itu berakhir dengan majlis penyampaian sijil di kem latihan program khidmat bakti negara daerah Temburong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga diadakan penyampaian hadiah kepada pelatih terbaik lelaki dan perempuan dalam kategori keseluruhan kawan dan jasmani. Priman 1405, pelatih pelatih Nelliana Direka anak-anak. Mengajar kami apa erti menepati masa dan mendisiplinkan diri, macam mana untuk
cara belajar dari segi bidang bisnes, bidang kejuruteraan dan ketenteraan. Di sini juga saya banyak ambil pengalaman lah di dalamnya dari segi fizikal sama mental saya. Sebab tadi sebelum saya masuk PGD, mental saya paling tak kuat lah. Sudahnya saya di sini terbiasa, baru tak ada perubahan dalam diri saya. Pameran Rumah Bank Islam Brunei Darussalam BIBD atau BIBD Home Showcase menyediakan platform bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengetengahkan produk dan perkhidmatan. Pameran Rumah BIBD edisi Mega 30 bertemakan Rumah Masa Depan diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-30 bank berkenaan. Perasmian pameran diadakan kemarin di cawangan Kulap BIBD. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan. Pameran selama 4 hari itu sejajar dengan komitmen BIBD dalam menyokong inisiatif kerajaan meningkatkan akses dan kemampuan masyarakat memiliki rumah. Lebih 50 peniaga tempatan mengambil bahagian dalam pameran ini. Pameran juga akan diisi dengan sesi bicara santai. Orang ramai dialulukan mengunjungi pameran berkenaan. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Makmal Inovasi Brunei mengadakan sesi perbincangan tahunan Industri Pembelajaran Sepanjang Hayat ketiga Line 2023. Tema tahun ini memupuk tenaga kerja sedia kecerdasan buatan AI untuk masa depan kerja. Acara diadakan di salah sebuah hotel di Anggrek Desa. Hadir jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, Dr. Syed Luqman bin Syed Abdul Hamid, Pemangku Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat, Kementerian Pendidikan dalam ucapannya menjelaskan, Align kali ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem digital di negara Brunei Darussalam yang teguh sejajar dengan Plan Induk Ekonomi Digital 2025 dengan memanfaatkan teknologi AI. Acara diteruskan dengan pembentangan ucap tama dan pembentangan khas yang disampaikan oleh penceramah luar negara. Antara objektif utama Align kali ketiga adalah untuk meningkatkan pemahaman para peserta tentang AI dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat dan perkembangan tenaga kerja dan menerokai peluang kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri dalam perkembangan tenaga kerja sedia AI dalam konteks tempatan dan antarabangsa. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Puluh pembimbing rakan sebaya tahun 9 hingga 11 dari Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong menamatkan program pengurusan risiko bencana peringkat sekolah SBDRM. Program selama 3 hari itu berakhir petang kemarin dengan penyampaian sijil di sekolah berkenaan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dang Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Program dianjurkan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC dengan kerjasama Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Sepanjang program, para peserta dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam membuat tindakan yang betul ketika menghadapi sebarang kejadian bencana.
Masjid Al-Amiral Haji Mariam dan Masjid Kampung Pelambayan masing-masing muncul johan kategori lelaki dan perempuan. Pertandingan berzanji membaca rawi bagi pegawai, jawatan kuasa takmir jemaah muslimah dan belia masjid. Dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama jawatan kuasa takmir Masjid Al-Amiral Haji Mariam, pertandingan diadakan kemarin. Terdahulu diadakan pelancaran buku Majmu' Qasidah di Kira Syarafil Anam dan Maulidur Berzanji. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setia Usaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Pertandingan yang diadakan sempena sambutan Maulud Nabi dihasran dapat meningkatkan mutu persembahan berzanji membaca rawi dengan lagu-lagu Arab yang masyhur. Radio Televisyen Brunei RTB akan mengadakan pertandingan akhir Bintang Kecil 2023 pada 25 November pukul 8 malam di Dewan Digadong, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. RTB Mini Media Carnival pula bakal diadakan pada 1 hingga 3 Disember di The Mall Gadong. Manakala Best 914 ke-18 akan berlangsung pada 2 Disember pukul 8 malam. Sehubungan itu, kemarin diadakan majlis menandatangani perjanjian tajaan yang berlangsung di Radisson Hotel, Brunei Darussalam. RTB ditandatangani oleh Pengarah Haji Ismail bin Pengarah Haji Muhammad Kifli, pemangku pengarah. Bagi pertandingan akhir Bintang Kecil 2023, syarikat penaja adalah Janar Department Store, Firoz Jasil House dan Radisson Hotel, Brunei Darussalam. Bagi RTB Mini Media Carnival dan Best 914 ke-18, para penaja terdiri daripada DST Sdn Bhd, Brunei Shell Marketing Company Sdn Bhd, Papu Restaurant and Catering, Milik Mewah Department Store, Disanis Sdn Bhd, NBT Brunei Sdn Bhd, Excel Jaya Insurance Agency, Abdul Razak Holdings, Coffee Bean and Tea Leaf, Incom Sdn Bhd, Netcom Computer House dan Intercom Sendirian Berhad. Sekolah Arab Belait kemarin mengadakan program Hayya ila Arabia atau Mari Berbahasa Arab. Program adalah sebagai usaha meningkatkan keupayaan penonton untuk bertutur bahasa Arab dengan mudah. 30 peserta dari 6 buah sekolah Arab seluruh negara mengambil bahagian. Program yang dianjurkan oleh bahagian kurikulum Kementerian Hal Ehwal Agama ini merupakan salah satu aktiviti sokongan dan wadah untuk memperagakan serta memperluaskan penggunaan bahasa Arab kepada warga sekolah. Sebahagian kawasan di Kampung Tunku Gadong dan skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Katong A dan sekitarnya akan mengalami tekanan air rendah. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan tekanan air rendah disebabkan kerja penyucian tangki air Katong A yang akan dilaksanakan esok 18 November bermula pukul 9 pagi hingga kerja-kerja selesai. Sebarang aduan mengenai gangguan bekalan air atau permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Separuh jalan di lampu isyarat Jalan Utama Mentiri, Jalan Utama Selam Bigar akan ditutup sementara bermula hari ini sehingga 25 November 2023. Penutupan sementara separuh jalan tersebut akan bermula pukul 11 malam hingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan disebabkan kerja membaik pulih loop sensor lampu isyarat.